apa tindakan yang boleh diambil jika disabit kesalahan? Dan mungkin kita boleh ajukan soalan pertama kita pada Tuan Mahmud. Kalau kita bercakap mengenai pengabaian ni, kategori yang kata dari sudut perundangan dikategorikan sebagai apa yang boleh dikategorikan sebagai pengabaian ni? Baik. Okey, Fatin. Dia dalam undang-undang ni, dia ada bawah Akta Kanak-Kanak. Dia dah bagi definisi dah apa itu pengabaian. Okey. Selalunya kita dengar pasal penderaan, penganiayaan, tapi jarang kita bincang pasal pengabaian. Okey, dalam bawah pengabaian ni, saya pecahkan kepada 3 lah. Satu, pengabaian untuk memberi pengawasan dan pengawalan. Contohnya lah, kita pergi open house yang berlaku baru-baru ni, ada viral kan. Kita pergi open house, kita biarkan anak kita dalam kereta. Waktu tu kita dah abaikan kita punya tanggungjawab untuk mengawasi dan mengawal kanak-kanak itu daripada ancaman kepada kecederaan fizikal dan juga emosi. Itu pengabaian pertama. Yang kedua, pengabaian dari segi hak asasi. Makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kan banyak juga berlaku yang mana bila di sekolah dia tengok anak tu macam pasal kurus budak ni kan. Itu dia tengok cek balik, rupa-rupanya dia tak diberi nutrisi atau makanan yang baik. Kalau tak kena report tak apa, tapi kalau kena report dia jatuh di bawah unsur-unsur pengabaian. Yang ketiga, dari segi pengabaian, dari segi mendapatkan rawatan perubatan dan juga rawatan pergigian pun juga pengabaian juga. Dan juga pendidikan. Ini yang kita selalu tak ambil endah sangat, yang mana mahkamah baru-baru ini menjatuhkan hukuman 10 tahun ke atas satu kes yang mana tertuduh didapati bersalah kerana melakukan pengabaian ke atas seorang kanak-kanak OKU. Yang mana telah mengakibatkan kecederaan parah kepada dua tangan dan juga unsur-unsur pemberat lain yang mana mahkamah menjatuhkan hukuman seberat itu. 10 tahun. 10 tahun penjara. Oleh demikian, saya ingin pada hari ini kita boleh kongsikan pengabaian bukanlah satu jenayah yang ringan, Fatin, Yana, ialah satu jenayah yang berat. Okey, baik. Sebelum saya tanya kepada doktor kan, mungkin Tuan Mahmud boleh kongsikan sedikit lagi tentang siapa sebenarnya individu-individu yang melakukan pengabaian ni. Kalau dalam konteks anak-anak, mungkin ibu bapanya, tapi selain daripada ibu bapa, siapa lagi? Baik, di bawah Seksyen 31-4 Akta Kanak-Kanak, dia 3 individu telah digariskan dalam seksyen tersebut, iaitu ibu bapa, penjaga dan juga orang-orang yang telah diberi tanggungjawab di bawah undang-undang. Contohnya pengasuh. So mereka 3 ini adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan tiada sebarang unsur yang boleh mendatangkan kecederaan dari segi fizikal dan emosi. Baik. Memang dah menyeluruh dah, kita dah faham dah. Saya faham yang mana dulu kita penderaan-penderaan. Sebenarnya pengabaian pun dia dah jadi berat dan juga boleh dikenakan tindakan yang setimpal. Okey, kita nak tanya kepada doktor pula. Disebabkan mungkin kecuaian mengabaikan kanak-kanak ini, apa agaknya antara kesan psikologi yang mungkin berlaku pada anak-anak? Tapi kalau kita melihat kepada kadang-kadang ibu-ibu punya alasan yang macam dia terlupa, boleh diambil kira ke doktor? Okey, kalau kita nak tengok dari sudut kesan psikologi pengabaian orang tua kepada kanak-kanak, ada satu kes saya nak kongsi yang mana kalau seseorang kanak-kanak itu diabaikan seawal usia 3 tahun. Maknanya kalau ibu ayah keluar bekerja, apa yang berlaku pada anak ni adalah bila dia dewasa, dia akan hilang rasa empati. Dia tidak belajar tentang emosi sebenarnya. Itu salah satunya. Sebab ini memang kes yang berlaku lah. Yang kedua adalah rasa sayang tu. Perasaan sayang kepada penjaga atau ibu bapa tu semakin berkurang ataupun makin hilang. Sebab dia tidak diajar. Dia dibiarkan keseorangan. Ataupun biasanya kalau kita tengok dalam situasi masyarakat sekarang ni, si abang atau si kakak yang menjaga adik kan. Kita fikir macam ada orang tengok-tengok kan. Tapi sebenarnya pengabaian emosi itu sangat penting. Bukan saja dari segi meninggalkan anak di rumah, tapi attachment dengan ibu bapa atau penjaga itu sangat penting. Jadi kesannya itu adalah anak-anak ini akan membesar tidak memahami erti empati, kurangnya perasaan kasih sayang dan juga kesunyian. Wow, nampak macam tinggal sekejap je. Tak apa, abang tolong tengokkan adik, kakak tolong bagi susu kepada adik. Tetapi implikasinya bukan dari segi jangka pendek itu sahaja. Tetapi kesan kepada anak ini dari sudut jangka panjang yang akan orang kata mungkin
mungkin akan membuatkan anak ini tadi juga menjadi seorang yang macam doktor kata itulah, tak ada empati, tak ada rasa macam simpati juga kepada orang lain dan kasih sayang pun tak ada juga. Betul, dan secara tidak langsungnya apa yang doktor kongsikan tadi tu, kalau kita mengabaikan anak-anak kita, secara tidak langsung kita juga memberi ataupun membuatkan pengabaian dari sudut emosi. Maksudnya kalau ialah dah tinggal seorang dan sebagainya, anak-anak mula terfikir, oh mak tak kisah. Jadi dia mula untuk cenderung untuk melakukan perkara yang sama. Betul. Dan Fatin, saya nak kembangkan sikit daripada apa yang Fatin cakapkan tadi. Terlupa. Tuan Mahmud, kadang-kadang bila kita buka tablet atau apa-apa berita sekalipun, kita terbaca ada ibu bapa yang betul-betul terlupa. Bukan dengan sengaja meninggalkan anak mereka. Ada tu yang sampai tinggalkan anak sehingga 8 jam di menyebabkan kematian, tempat duduk belakang sehingga menyebabkan kematian dan sebagainya. Tambah daripada itu pula, ibu bapa ini dikenakan pula hukuman dari segi undang-undang kerana pengabaian yang berlaku ini meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan sehingga membawa kepada kematian. Mungkin Tuan Mahmud boleh kongsikan juga, adakah terlupa ini salah satu kesalahan jenayah yang sangat-sangat berat? Baik, mahkamah ni bila dia dalam membuat satu perhakiman, dia akan beberapa test dia akan buatlah. Dalam kes kita ni, pengabaian ni dia berbeza dengan penderaan. Pengabaian ni dia very subjektif tau. Kalau penderaan kita boleh nampak kesan luka, dan kita boleh tanya budak tu, dan kita boleh buat siasatan dan boleh tahu siapa dia punya pelaku tersebut. Tapi kalau pengabaian ni kita susah. Okey, dalam kes ni mahkamah akan tengok circumstantial evidence secara keseluruhan. Dan mahkamah akan tengok apakah tindakan ibu bapa dalam yang munasabah, yang bertanggungjawab ketika dalam situasi pelaku tersebut. Okey, dalam kes ini kalau benar-benar dia memang dibuktikan, memang dia tidak sengaja. Okey. Dan mahkamah mungkin akan melihat pada faktor-faktor yang lain juga. Tapi dalam contohnya lah, kalau kes-kes yang contoh dalam kes kita bagi open house. Okey, kita bagi contoh open house. Kalau ibu bapa yang munasabah, dia tak akan biarkan anak tinggal dekat dalam kereta. Worst case scenario, dia akan bawa anak, dia akan bawa kepada ibu bapa ke atau adik-adik lain untuk jaga sementara dia pergi open house. Kalau tak ada siapa jaga, terpaksa lah bawa sekali pergi ke open house. Tapi kalau sekiranya kita pergi open house, kita tinggal anak dalam kereta dengan abang dengan adik dia yang belum cukup umur misalnya, tiba-tiba jadi kemalangan ke, kanak-kanak ni keluar dan mendapat kemalangan ke, ibu bapa tersebut akan didapati mengabaikan tanggungjawab dia kerana gagal untuk memberi pengawasan cukupnya kepada kanak-kanak tersebut. So mahkamah akan menggunakan reasonableness test untuk nak menentukan sama ada kesalahan pengabaian atau tidak. Okey, dan teringat pula saya kalau dekat Sweden kan, kita baca cerita-cerita tentang bagaimana ibu bapa boleh meninggalkan anak ataupun bayi mereka dalam stroller di luar kedai. Ibu bapa boleh duduk di dalam kedai dan minum kopi dan sebagainya, tetapi anak dibiarkan di luar. Mungkin itu dari sudut adat dan budaya mereka. Okey untuk dilakukan di sana, tetapi tidak dalam konteks kita di Malaysia yang mana ada hukuman dan disabitkan dengan kesalahan jenayah sekiranya meninggalkan anak-anak tersebut.